Tu. Okey. Tunggu 5 minit lagi. Stand by. dah start. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وإلهي عليم أنا عبدك الجاهل وأنت رب العليم فعلمني منك يا عليم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada penonton, kepada ikhwah wal akhwat, berkhusus kepada jawatan kuasa pada jemaah Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan yang diketuai oleh Kekanda Tuan Haji Ramlan, ya. Jadi yang dah buka tu tolong share, masuk sahah salam ini, tolong share supaya ada orang hamba Allah makhluk yang sudi bersama saya pada siaran live pagi ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, 2 minggu kita bersiaran untuk kuliah subuh. Tapi kali ini kita bersiaran untuk kuliah duha, ya. Alhamdulillah. Kerana kita faham bahawa surau kita, Surau An-Nur, satu pusat ilmu, himpunan jemaah yang alhamdulillah aktif. Maka dicadangkan untuk kita teruskan juga perkongsian ini dalam bentuk waktu duha. Maka insyaAllah kalau tuan-tuan masih ingat pada pengajian yang lalu, kita masih menggunakan kitab Risalatul Makkiyah, Risalatul Makkiyah Imam Syekh Qutubuddin Ad-Dimashqi, dan memang tema fokus kitab ini ialah tentang tasawuf. Okay? Dan kita telah nyatakan dahulu bahawa ilmu tasawuf ni ilmu yang sangat tinggi nilainya. Dia umpama nadi, dia umpama roh bagi jasad. Kerana kita ni kalau ada roh, tuan-tuan, kalau kita ada jasad tanpa roh maka kita mati. Begitulah tuan-tuan, kalau setakat kita hanya memfokuskan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan zahir, tanpa kita melihat kepada hati kita yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita melihat khusyuk kita dalam solat, hanya kita memikirkan bagaimana bacaan, bagaimana takbir, bagaimana pergerakan rukuk, apakah tasbih, doa i'tidal. Kita bukan hanya memfokuskan pada bacaan, pada perkara yang luaran, pada pakaian, tapi juga memastikan supaya perkara yang menjadi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, tempat pandangan Allah Taala, penilaian bekas yang boleh menadah kebaikan, ilham, keberkatan itu, iaitu hati kita, turut kita jaga. Dari situlah lahirnya taqwa, dari situlah lahirnya khusyuk, dari situlah kita dapat melakukan amalan dengan ikhlas dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Maka itulah nilai tasawuf. Maka itulah kita baca pada kelas yang lepas, ya, bahawa ada, ya, manusia tak boleh mengakui bahawa dia menguasai semua bidang ilmu, kan? Tak boleh, ya, sebab tuan-tuan sekalian, ilmu ni satu perkara yang lautan yang tidak bertepi. Dan telah kita bahaskan pada pengajian yang lalu bahawa ilmu itu pula dia dari sudut penerimaan dia,
penguasaan itu dia terbahagi kepada 3 kelompok. Ada yang 3 jenis ilmu. Ada yang ilmu yang khas, ataupun ilmu yang semua orang dapat mengaji. Macam pagi ni, siapa yang buka, siapa yang dengar ulangan, dia bolehlah faham sikit sebanyak apa yang dia dengar. Itu ilmu ni umum, general, tidak dikhususkan kepada sesiapa. Itulah ilmu syariat kita, ilmu hadis kita, mungkin tafsir, ya, mungkin ilmu Quran, tajwid dan sebagainya. Itu ilmu am. Adapun ilmu khas itu yang Allah berikan peruntukan kepada sebahagian, ya, tanpa sebahagian yang lain. Contohnya ilmu yang Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Hudzaifah ibn Yaman, yang merupakan pemegang rahsia Nabi SAW. Dan kita memaklumi bahawa beliau mengetahui senarai orang munafik, sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya Sayyidina Hudzaifah, kemudian ada taklah senarai itu, bimbang Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Hudzaifah kata, benda ni rahsia, sir, yang tak boleh saya dedahkan, ya, ini merupakan amanat kepada Nabi SAW. Artinya Sayyidina Hudzaifah ada ilmu yang tertentu yang tidak dibongkarkan kepada sahabat, termasuk Sayyidina Ali yang ada 70 bidang ilmu yang Nabi fokuskan kepada baginda, kepada beliau, kepada Sayyidina Ali, yang tidak disebarkan kepada orang lain, kepada sahabat yang lain. Tetapi ilmu Sayyidina Ali itu telah dikongsikan bersama, cuma disalurkan melalui Sayyidina Ali, ya. Dan ilmu yang ketiga itu hanya ada pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama tadi umum, yang kedua tadi khusus untuk sebahagian sahabat, yang ketiga khusus untuk Nabi SAW. Sehinggalah Nabi boleh melihat apa yang tidak kita lihat. Maka kesannya Nabi lebih banyak berfikir, merenung, menangis, dan Nabi sangat kurang ketawa, kerana Nabi melihat bagaimana penderitaan, bagaimana siksaan, ya. Maka itu 3 pecahan ilmu. Dan ada di kalangan jemaah kita bertanya, Ustaz, ilmu yang kedua tu yang Sayyidina Ali tu bukan Syiah ke? Ini satu persoalan, tuan sekalian. Dan sebab itulah sebelum saya menjawab persoalan itu, bijak penulis kita ni, Syekh Qutub ini sangat bijak, tuan-tuan, di mana beliau kan dah cerita kat kita, kalau kita dengar, kan, kita dengar jangan cepat menghukum. Dengar elok-elok, perhatikan betul-betul apa yang disampaikan oleh penceramah. Dengar baik-baik apa yang ingin disampaikan, yang dikongsikan. Jadi itu sikap bagi seorang as-sami', pendengar. Dengar betul-betul, teliti apa yang ingin disampaikan. Adakah mungkin saya ni kempen tuan-tuan supaya menganut fahaman Syiah, kan? Apakah saya ni kempen kepada tuan-tuan supaya pro kepada Wahabi contohnya? Kita kena dengar betul-betul, ya. Itu bagi sikap pendengar. Bagi sikap orang yang bercakap pula al-qail, bagi saya yang menyampaikan ilmu pula, saya juga mesti memerhatikan baik-baik supaya cakap saya ini tidak menjadikan pendengar itu keliru, ya. Jadi cakap saya ni biar satu arah lah, maksudnya bukan double meaning yang ada tersirat, jadi orang susah nak faham. Jadi cakap tu biar terang, biar jelas, ya. Okey tuan-tuan, itu sikap penceramah, penyampai, dan sikap tuan-tuan sebagai student yang mendengar. Okey. Maka tadi kalau kita sebutkan bahawa ada ilmu yang Nabi SAW salurkan, Nabi sampaikan kepada sebahagian sahabat, tidak kepada sahabat yang lain. Contoh yang diberikan tadi ialah Sayyidina Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lain yang ada ilmu khusus yang disampaikan kepada mereka, dan akhirnya mereka menyalurkan kepada orang lain. Banyak hadis pun kalau kita baca, Sayyidina Abdullah bin Abbas menerima perkara yang sama. Ketika Nabi kata siapa yang cakap la ilaha illallah selamat, dia akan masuk syurga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu nak share benda tu, Nabi kata nanti dulu, jangan share dulu sebab dibimbangi orang salah faham. Jadi seolah-olah di situ memang ada sahabat-sahabat yang menerima satu ajaran, satu dakwah, satu ilmu, periwayatan hadis yang Nabi salurkan kepada sahabat-sahabat terpilih yang tertentu, yang mungkin ciri mereka itu mampu menanggung, mampu memahami syarat-syarat tahammul dengan adab. Apa yang didengar, dia dapat amanah dan dia dapat sampaikan sebiji seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka. Dan sebab itu
Kalau ada yang mengatakan bahawa ataupun fobia benar lah, sebut nama Sayyidina Ali ni dia fobia benar, dia takut nak jadi Syiah, ya, sebut nama Sayyidah Fatimah, maka muncullah Kacip Fatimah dan Tungkit Ali, takut benar dia, tuan-tuan sekalian. Tetapi satu perkara yang perlu kita faham, kita kena balik kepada asas, iaitu persoalannya siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini nota saya ni, siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah yang saya petik daripada kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Dan sebenarnya inilah nota saya punya STT. Setakat ni orang An-Nur tak ada wakil lagi lah, masuk Abang Bulan, belum masuk lagi lah program ni, tuan-tuan. Jadi sebenarnya dalam kita membicarakan tentang kumpulan al-firaq, kelompok-kelompok Islam, maka Nabi SAW telah membayangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iftaraqatil yahudu ala ihdai aw thintaini wa sab'ina firqah. Orang Yahudi terpecah kepada 71 atau 72 mazhab, 71 ataupun 72 kumpulan. Okey, wa tafarraqatin nasara ala ihda aw thintaini wa sab'ina firqah. Begitu jugalah orang Nasrani pun terpecah kepada 71 atau 72 kumpulan, firqah, mazhab. Okey, wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Tetapi umat aku lagi parah, 73. Yahudi, Nasrani 72. Kita umat Islam, tuan-tuan, mazhab kita banyak sampai menjadi 73 aliran. Okey, dan sambungan hadis itu ada riwayat sebut semua sesat kecuali satu kumpulan yang Nabi namakan ma ana alaihi wa ashabi, iaitu kumpulan aku, sunnah aku yang aku tinggalkan, wahyu yang Allah bekalkan, berikan kepada aku, itulah yang Nabi wariskan kepada para sahabat mewariskan kepada tabi'in, dan itulah yang kita warisi hari ini. Itulah yang Syekh Nurdin sampaikan kepada kita, itulah yang Ustaz Syahri share pada tuan-tuan, itulah warisan kenabian yang kita terima, iaitulah ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku pegang, apa yang sahabat aku ikut, itulah aliran yang benar, itulah yang dinamakan sebagai kumpulan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan sekalian, dalam nota saya ini kita sebut, kalau dari sudut penjenamaan Ahli Sunnah wal Jamaah sebenarnya telah bermula daripada zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat yang besar, sepupu Nabi SAW, sahabat yang mulia, dia dah cerita dah ketika mentafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari ada muka orang yang ceria, putih melapak, senyum lebar. Dan jangan lupa ada sekelompok lagi mukanya hitam legam, kusam, risau, sedih, takut. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat ini daripada surah Ali Imran, kata beliau, yang dikatakan muka cantik itu, putih itu, tabyaddu, iaitu kumpulan ahli sunnah dan ahli ilmu, mengaji, sumberkan Quran hadis, mengaji berdasarkan warisan kenabian, mengaji dengan ulama yang muktabar. Ini muka dia esok pada hari kiamat cerah, ceria. Sebaliknya, wa tabyaddu wa taswaddu wujuh, muka yang hitam legam tu ialah kumpulan ahli bid'ah. Tuan-tuan, ahli bid'ah yang mereka-reka yang mencipta ajaran baru dalam agama. Kan? Dan perkara bid'ah ni kita tahu, tuan-tuan, dia bukan perkara yang benda yang khilaf ulama. Perkara bid'ah ni lah perkara yang dekat dengan dosa besar. Perkara bid'ah ni lebih dekat kepada perkara-perkara akidah. Walaupun dalam syariah pun ada bid'ah, tapi fokus 73 gulungan yang saya nak bahaskan sebagai mukadimah perbincangan ini, itulah kumpulan ahli bid'ah. Yang 72 bid'ah, yang satu yang ahli sunnah, iaitu apa yang Nabi anjurkan, apa yang Nabi asaskan dan diperturunkan kepada generasi sahabat sehinggalah sampai pada kita pada hari ini. Alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah. Itu kenyataan itu dikemukakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, diikuti oleh Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pengasas mazhab Maliki. Tu guru imam kita, Imam Syafi'i, maqamnya di Baqi'. Imam Malik, kemudian mazhab yang empat, kemudian bermula pada disambung oleh Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari, akidah Asy'ariyah. Ini tuan-tuan merupakan perkembangan ataupun terasasnya pemikiran penjenamaan namanya Ahli Sunnah wal Jamaah, yang boleh kita simpulkan kalau ikut
perkeliling ataupun warta daripada Muzakarah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Sembilan, yang saya terlibat juga sebahagian daripada Jabatan Pusat Fatwa, yang disebutkan ahli sunnah itu siapa? Kelompok majoriti umat Islam, As-Sawadul A'zam. Okey, majoriti umat yang berpegang dengan Islam berdasarkan Quran dan panduan Nabi SAW, berdasarkan panduan para sahabat dan ulama mu'tabar. Okey, serta apa itu ahli sunnah wal jamaah? Akidah tauhid, pegang akidah Imam Abdul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang tuan-tuan baca sifat 20 itu. Jadi sifat 20 kan. Ataupun dari sudut fiqh dan syariah, kita mengikut mazhab Syafi'i. Di samping tidak meminggirkan mazhab-mazhab mu'tabar yang lain. Ya, adapun tasawuf, kita berdasarkan manhaj ulama sufi yang berwibawa seumpama Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhuma. Ini ta'rif ahli sunnah wal jamaah yang perlu kita faham sebelum saya lanjutkan kepada perbincangan siapakah kelompok ahli bid'ah, tuan-tuan sekalian. Dan kita kena faham bahawa antara kesimpulan maksud ahli sunnah yang berpegang dengan sunnah wal jamaah yang merupakan suara umum majoriti sawadul a'zam bagi umat Islam itu, golongan yang mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in, serta generasi penerus, tok guru kita, syekh-syekh kita, sama ada yang mengaji di Timur Tengah, mungkin mengaji di pondok-pondok di Fatani, mungkin ada yang di Aceh, di mana saja bumi Allah yang ada ilmu yang benar, ilmu yang berdasarkan, berasaskan Quran dan Sunnah, maka itulah yang diteruskan. Ini kelompok yang berjaya, fi'atun najiyah, firqah an-najiyah, firqah kumpulan yang selamat yang dijanjikan oleh Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Okey, dan kita kena faham juga tentang ini keputusan Muzakarah Fatwa kita, ya, suatu konsep umum yang menjelaskan jati diri ataupun intipati golongan yang selamat yang menuju ke jalan kebenaran. Tuan-tuan sekalian, dan ada dua perincian yang asas apa dia dalam ahli sunnah wal jamaah, apa akidah kita, iaitu berpegang dengan panduan sunnah Nabi SAW dan beriltizam, berpegang dalam jemaah majoriti umat Islam yang benar. Maka itulah munculnya mazhab yang empat, munculnya gerakan-gerakan tarikat tasawuf, munculnya pemikiran untuk membawa, menyimpulkan, memudahkan orang untuk kenal Allah Ta'ala dalam sifat 20 Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Itulah konsep yang kita perlu pegang dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan sekalian, boleh kita katakan bahawa kelebihan ataupun keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah itu hujah dan dalil, kita gunakan daripada sumber wahyu. Kemudian kita juga berhujah menggunakan kekuatan akal yang berpandukan wahyu. Okey? Dan tuan-tuan, kita Ahlussunnah Jamaah ni dia realistik kepada cabaran semasa. Dia boleh menghadapi cabaran semasa. Kita tahu mana Syiah, kita tahu mana yang Wahabi, kita tahu itu Khawarij, ini Jabariyah, ini Mu'tazilah. Tuan-tuan, kita realistik dan kita menerima kewibawaan semua sahabat Nabi. Katanya nanti kenapa kami ikat, kenapa Muzakarah Fatwa mengikat menerima kewibawaan sahabat? Sebab punca bergaduh jadi Syiah tu sebab ta'assub dengan Sayyidina Ali, sehingga mengkapikan sahabat yang lain, ataupun tuan-tuan sekalian mengkapikan Sayyidina Ali. Ada juga, itu namanya Khawarij, kan, anti dengan Sayyidina Ali, benci dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan, akhirnya dia jadi kelompok yang mendakwa akulah Islam yang benar. Geng-geng Khawarij ni tuan-tuan, dia angkat padang, letak mushaf Quran, Quran atas pedangnya, pergi jajuh ke Baghdad, pergi ke Kufah, pergi ke Iraq, pergi ke serata tanah Arab, mengatakan kamilah kelompok yang Islami, kami dia Islam, kelompok yang lain tak Islam, Ali tak Islam, siapa penyokong Ali tak Islam, kami Khawarij ni, penentang Ali inilah yang Islam. Itu Khawarij, anti Sayyidina Ali. Syiah angkat Sayyidina Ali melampau-lampau pula. Maka di tengah-tengah itu tuan-tuan ada sekelompok, ya tuan-tuan, yang ikut panduan Quran Sunnah, namanya Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tidak bias kepada sahabat-sahabat Nabi, bahkan kita menerima semua sahabat Nabi sebagai udul yang adil dan ahli syurga. Memang berlaku perbalahan, perselisihan dari sudut senario politik dah berlaku zaman itu. Siapa yang akan berkuasa, merebut tahta, tuan-tuan. Tetapi kalau kita baca, tuan-tuan, janji daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut Khulafa' ar-Rasyidun akan memerintah 30 tahun.
Khalifah yang terakhir Sayyidina Ali, dia wafat tetapi tempoh kerajaan Islam yang Nabi janjikan 30 tahun tu tak cukup 6 bulan. Artinya 29 tahun 6 bulan sahaja. Untuk melengkapkan 6 bulan itu diambil alih oleh Sayyidina Al-Hasan. 6 bulan je Sayyidina Hasan memerintah sebab membenarkan sabdaan datuknya Nabi Yuna Mustafana sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Hasan pegang 6 bulan, kemudian diserahkan kepada Sayyidina Muawiyah. Tuan kena faham ya. Ini dari sudut sejarah dia. Okey, kita tak mahu terpengaruh dengan 72 kelompok firqah yang sesat. Maka sebab tu saya terangkan tadi, jangan kita fobia dengan nama Sayyidina Ali ni, sebab dia sebahagian sahabat. Dia ada kelebihan dia seperti sahabat-sahabat yang lain. Dia tersenarai Khulafa' Ar-Rasyidun yang keempat. Jadi jangan kita enti pula, duk Ali ni Dr. Syuhada tu Syiah lah tu, Ali lah sebut Ali pula dapat ilmu. Bukan kita sebut kosong, kita sebut ni berdasarkan fakta. Okey? Dan kita, tuan-tuan sekalian, kita tak suka dengan Syiah. Kita tak boleh terima ajaran Syiah sebab Syiah tu dia menyeleweng. Jadi tuan-tuan kena beza Syiah, okey, dari sudut Ahlul Bait keluarga Nabi SAW ni, Sayyidina Ali. Kalau tuan-tuan boleh nampak belakang saya ni, saya bawa pimpinan tarikat Ja'fariyah. Ja'fariyah tu Ja'far As-Sadiq ataupun Ja'far At-Tahir ataupun Ja'far Al-Fadil, merupakan cicit Nabi juga. Musa Al-Kazim, Muhammad Al-Baqir, itu semua cucu Nabi. Kita, pendirian kita Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bait ni tuan-tuan, pendirian yang bersih. Maksudnya mereka cucu Nabi SAW yang ada kelebihan, keistimewaan, wajar kita muliakan. Dan perkara itu diwartakan dalam Quran. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Quran yang maka mazhab kita Syafi'i kata, tuan-tuan, solat kita sempurna dengan selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Imam Syafi'i, siapa yang tak selawat kepada keluarga ali Muhammad, keluarga Nabi SAW, maka solatnya tidak sempurna. Yang cakap tu Imam Syafi'i. Orang belasah Imam Syafi'i kata, Imam Syafi'i ni yang Syiah ke apa? Tuan-tuan, Imam Syafi'i kata, sekatilah apa nak tuduh dan apa. Sebab Eden, kata Imam Syafi'i, hanya merealisasikan apa yang diwartakan, yang diputuskan dalam nas Quran dan hadis Nabi SAW. Okey, jadi saya nak kita ada sedikit kefahaman supaya jelas wawasan pemikiran kita bahawa pandangan Ahli Sunnah terhadap Ahlul Bait tidak sama dengan pandangan Syiah terhadap Ahlul Bait. Kita mengatakan mereka Ahlul Bait tidak maksum, tapi Syiah kebal Ahlul Bait maksum. Nampak? Kita kata Ahlul Bait ni keluarga Nabi yang wajar kita muliakan, yang perlu kita hargai, tuan-tuan. Tetapi orang Syiah dia lain, dia angkat dia angkatnya Sayyidina Ali itu macam Tuhan. Dia menuduh Sayyidina Jibril salah alamat menghantar wahyu. Wahyu tu patut hantar kepada Ali, bukan kepada Muhammad, kata Syiah. Nampak tuan-tuan ya? Jadi kita punya persepsi, pegangan kita, akidah kita terhadap Ahlul Bait ni berbeza dengan Syiah. Sebab tu tuan-tuan, saya kata tadi, tarikat yang saya bawa pun tarikat Ja'fari, Ja'far As-Sadiq. Apakah tarikat sini tarikat Syiah? La, hasya wa kalla. Tarikat ini diiktiraf, didaftarkan di Azhar. Majlis tarikat tertinggi Mesir menerima Ja'fariyah sebagai salah satu tarikat yang muktabar yang kita bawa di Malaysia ini. Tuan-tuan sekalian, jadi kena bezakan. Jangan dengar Ja'far As-Sadiq ni Syiah. Yalah, orang Syiah, tuan-tuan, dia jahat. Syiah ni dia angkatnya imam yang 12 tu dikatakan maksum. Kita Ahli Sunnah kata tak, yang maksum hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perbandingan itu kita kena clear dulu supaya kita tak meloncek-loncek, panik, menggelabah kalau orang sebut nama Ali, orang sebut nama Fatimah. Kita jadi kelam kabut. Oh ni dulu ada juga satu penceramah terkenal di televisyen. Ya, condemnkan dua orang penceramah, condemnkan ya Thaibah, ya Thaibah. Oh, Thaibah tu ada Ali, ada kan. Tak apa masalahnya sebut nama Sayyidina Ali, Hasan, Sayyidina Husain, apa masalah keluarga Nabi, sahabat Nabi tu. Yang jadi masalah yang Syiah punya point ialah mereka mengangkat Sayyidina Ali, mengangkat Ahlul Bait, mengkafirkan sahabat yang lain. Itu yang salah. Nampak tuan-tuan Jadi sebab itu kita lanjutkan tuan-tuan dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini, Al-Habib Abdul Rahman Al-Ba'lawi rahimahullah ta'ala akan dikebak kenapa besar bona perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Sebab Syiah sahaja tuan-tuan ada 22 mazhab.
Syiah saja ada 22 mazhab yang menolak yang mengangkat Sayyidina Ali dan mengkafirkan Sayyidina Muawiyah. Mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang yang dibilang 4 orang saja yang selamat daripada cacian kekufuran daripada geng-geng Syiah ni, tuan-tuan. Jadi Syiah tak betul lah. Kan Syiah ni perangai dia membunuh, berdendam. Dia perangai macam Yahudi, dengki. Ini Syiah. Baik. Kelompok yang kedua, tuan-tuan, kita sebut kelompok Khawarij. Khawarij ni pula kontra dengan Syiah. Kalau Syiah ngangkit Sayyidina Ali macam Tuhan, Khawarij dibonam Sayyidina Ali ni macam orang jahat. Dia khabar Sayyidina Ali ni tak cerdik, dia khabar Sayyidina Ali ni tak pandai politik, macam-macam cacian. Ini Khawarij. Geng Syiah Khawarij ni, tuan, dia mula situ sampai sekarang, sampai kiamat takkan boleh geng tu. Faham? Kan kalau kita kata yang geng-geng Syiah ni mungkin sebagian besarnya di Iran. Geng-geng Khawarij ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar, kita dengar perkembangan Daesh, IS, Islamic State, yang membunuh orang. Ada masjid di Mesir dibom kerana menganjurkan maulid Nabi SAW. Kena bom masjid tu. Kenapa? Maulid tak ada zaman Nabi, bid'ah. Bid'ah terus bom je. Ini siapa? Khawarij. Tuan-tuan, di Syria 2008 saya pergi ikut rombongan Jabatan Mufti, pergi buat lawatan, buat kajian. Sempat ziarah maqam Imam Nawawi. Kita bagi kita ziarah maqam ni satu perkara yang baik. Kan? Memberi salam, mendoakan si mati, mengambil keberkatan, mendoakan kemuliaan. Berdasarkan kemuliaan mereka di sisi Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita juga mendapat keberkatan tersebut. Doa di maqam tersebut, maqam Imam Nawawi. Dengar-dengar 5-6 tahun lepas dah kena bom maqam kubur pun kena bom. Pemikiran apakah ini, tuan-tuan? Pelampau, ekstrim. Ini Daesh, ekstrim. Tuan-tuan tak dengar ke? Di tempat kita ni Syiah ekstrim dan Khawarij juga ekstrim. Kalau Khawarij ni, tuan-tuan, kita nak kata siapa? Itulah Wahabi moden, Wahabi ekstremis. Wahabi ni pun dia banyak jenis juga. Ada yang jenis okey dengan kita, boleh tolak ansur. Kita pun boleh toleransi dengan mereka. Mereka pun nak buat cara dia, dia tak kacau kita. Kita nak baca istimewa Jumaat, dia tak ganggu kita. Kita nak baca selawat di surau An-Nur, tiap-tiap solat kita perhatikan, mereka berdiri baca selawat kata Nabi SAW. Mereka tak ganggu kita. Ini maknanya kalau mereka tak setuju pun dia diam, dia belah macam tu. Itu okey lah. Itu maknanya Khawarij yang tidak ekstrim, Salafi ke Wahabi ke nama tak kisahlah. Tapi mereka boleh bertolak ansur. Yang ni okey. Tapi yang jadi persoalan Khawarij ini ialah yang jenis bom sana, bom sini, bid'ah sana, bid'ah sini, kafir sana, kafir sini. Mereka ni, tuan, Khawarij sahaja ada 20 kumpulan. Nampak? Kumpulan yang ketiga Mu'tazilah. Mu'tazilah pun 2 kali 5, tuan-tuan. Menolak sifat Allah. Allah tidak ada sifat. Kita yang mencorakkan takdir kita ni. Sekati kita lah lepas ni nak pergi apa, kita pokok pangkalik kita lah. Ini, tuan-tuan, pahaman Mu'tazilah. Ini kumpulan-kumpulan yang menggunakan akal membelakangkan wahyu, Mu'tazilah. Kan? Muncullah Mu'tazilah ni. Kumpulan-kumpulan moden lagi ni, liberal, sisters in Islam. Ini semua jenis-jenis otak. Lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat. Kenapa nak sama rata miras? Mesti kenapa lelaki lebih? Kita nak sama rata hak wanita. Lelaki boleh main takraw, kita pun nak main takraw. Lelaki boleh jadi presiden, kita pun nak jadi. Dia persoalkan keputusan-keputusan Quran, tuan-tuan. Kalau dah ijma' dipersoalkan, jadi masalah lah. Ini liberal. Ini siapa? Mana Tok Mayang Mana nenek moyang, tuan? Mu'tazilah. 20 mazhab. Muncul pula Murji'ah. Okey. Murji'ah ni kata apa? Tak apa, buat maksiat pun tak ada masalah. Kalau kita buat maksiat, dia tak ada kesan pun. Yang penting hati, penting iman. Ini pula Murji'ah ni berlaku dalam tarikat-tarikat yang menyeleweng. Tak semayang ke bang? Tak. Dia tak pakai syariat, dia pakai hakikat je. Kan tak betul tu. Kan? Kenapa pakai niat dia? Dia pakai niat dia. Tak pergi haji ke? Tak, haji pergi Mekah jauh. Saya buat satu dekatnya. Kat rantau, mana Rambau, saya buat satu Kaabah, saya tawaf sini. Murji'ah ni apa, tuan-tuan? Dia kata maksiat tak kisah, yang penting hati. Kan kacau. Murji'ah ini dia terpecah kepada 5 mazhab. Tuan-tuan, dah berapa tadi? Syiah 22, Khawarij 20, Mu'tazilah 20, Murji'ah 5,
Najariyah ada 3. Kan Najariyah ni pula macam mana? Samalah tadi macam Mu'tazilah, Allah tak ada sifat. Manusia ni, ya tuan-tuan, perbuatan manusia ni merupakan, dia kata, makhluk yang diciptakan Allah dan Allah tidak bersifat. Ini sebahagian kefahaman mazhab Najariyah. Ada Jabariyah tuan-tuan. Jabariyah ni pula kita tak ada pilihan. Kenapa kau tak sembahyang? Allah dah atur. Kenapa kau tak kocok malih nah? Allah dah atur. Tak ada ikhtiar langsung, tak ada usaha langsung. Ini Jabariyah. Macam kapas yang ringan yang ditiup ke sana kemari, ini Jabariyah. Musyabbihah tuan-tuan. Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan turun naik, Tuhan tergolak, Tuhan bertangan. Ini tuan-tuan dalam bab-bab ayat mutasyabihat itu kita kena berhati-hatilah. Ya, maka sebab itu ini kelompok yang 72. Maka yang selamat hanyalah ma ana alaihi wa ashabi. Satu kelompok je selamat. Tolak 72 ni tadi, tuan-tuan. Maka sebab tu saya kata tadi, kita kena berhati-hati. Jangan fobia, jangan menggelabah kalau disebut nama Sayyidina Ali. Jangan menggelabah kalau kita sebut nama pihak yang satu lagi, Sayyidina Muawiyah. 2 sahabat ni tuan-tuan, sahabat Nabi. Pergeseran mereka kita tak tahu tuan-tuan, dari sudut keputusan politik itu ada susun atur yang mungkin tersilap. Okey, tetapi kita tak sampai tahap membenci mereka. Okey, sebab saya kata tadi Sayyidina Ali ni muncul kelompok geng-geng Syiah. Sayyidina Muawiyah ni tuan muncul kelompok geng-geng Khawarij. 2 kelompok ni berperang. Kalau kita tengok di Syria kan, yang perang ialah Syiah dengan Wahabi kat Syria. Yang mati Ahli Sunnah, yang kaya Rusia dengan Amerika. Siapa yang rugi tuan-tuan? Sebab itu kita kata tadi, ya, disebutkan rajulani salihani bulia bi ashabis su. 2 orang yang hebat, yang mulia, tapi malangnya, ya, mereka ada pengikut yang telah menyalahkan, memesongkan ajaran Tok Syekh dia. 2 orang ini baik, ya. Satu namanya Ahmad bin Hanbal, itu Imam Hanbali. Imam Ahmad tuan-tuan, tokoh ahli sunnah, tokoh hadis, nasirus sunnah, pembela sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi siapa yang guna nama Imam Ahmad? Orang Wahabi. Wahabi dia kata, oh, jadi mazhab Hanbali, ini haram, ini bid'ah, ini syirik. Dia khabar kan? Tapi Imam Ahmad tak ada kata macam tu dah. Imam Ahmad tuan-tuan dari sudut orang mencium mimbar Nabi, orang mencium dinding Nabi, maqam Nabi tu orang cium. Kata Imam Ahmad, okey, la ba'sabi, boleh. Datang Wahabi hari ni dia khabar Imam Ahmad mengkhabarkan benda tu syirik. Kan dah lain. Murid-murid dia mengabarkan, saya bermazhab Hanbali. Apa kata orang Hanbali? Dia kata Tuhan bersilo, istiwa dekat langit, bersilo dekat langit. Ada kursi dia, duduk atas kursi. Ini mazhab Hanbali kata dia. Tak, Imam Ahmad tak macam tu. Imam Ahmad tuan-tuan, dia tafwid. Dia serah maknanya kepada Allah Ta'ala. Dia tak menghuraikan maksud ayat-ayat yang mutasyabihat tadi tu, tuan-tuan. Tapi geng-geng Khawarij ni, geng-geng Wahabi ekstrim ni kata, ni mazhab Hanbali. Tak, dia berbohong atas nama Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk juga orang yang kedua tuan-tuan, dia baik, dia soleh, dia berjasa dalam dunia Islam, iaitu Imam Ja'far As-Sadiq. Yang saya khabar tadi tarikat Ja'fariyah tadi kan. Imam Ja'far As-Sadiq tuan, dia baik, dia ahli bait, keluarga Nabi. Tapi Syiah gunakan dia. Syiah khabar kami ni mazhab ahli bait. Tak, ahli bait tidak ada kena-mengena dengan Syiah. Ahli bait tuan-tuan tidak memakai mazhab Syiah. Syiah terseleweng, terpesong. Maka sebab itu tuan-tuan, jalan keluar, kita ambil sikit pokok dah jam. 8.50. Masa dah habis tuan-tuan Jadi insya-Allah minggu depan kita sambung tuan-tuan. Untuk jalan keluar daripada masalah Syiah, Khawarij, Wahabi, Mu'tazilah ni tuan-tuan, kita perlukan guru. Sebab tu Syekhuna Syekh Qutb kata apa? La budda lil murid min syaikhin kamil. Dia kata apa? Murid mesti berguru, mesti ada syekh yang baik, yang komplit, bukan maksum. Syekh kita tak ada maksum dah, yang Nabi je maksum. Ya, yang boleh kita contohi, yang boleh kita rujuk. Guru ini tuan-tuan, dia merupakan teman dalam perjalanan. Dia mengajar kita mana Quran, apa itu hadis, apa itu ijma', apa itu ijtihad. Guru kita memimpin kita benda yang benar. Dia bawa kita keluar daripada kegelapan, bawa kita daripada gelap kepada cahaya. Dia tak ada kona-kona baring. Guru ni dia clear.
Dia tak ada kelas sorok dah. Ya, dia kelas dia tuan-tuan terbuka, boleh didengar, boleh diberikan pandangan untuk ditambah nilai tuan-tuan. Tu guru yang disebut guru yang syekhin kamil ataupun syekh yang mursyid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah al-wasilah. Wasilah ni tuan merupakan amalan. Wasilah ni tuan-tuan iaitu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Taala, antaranya amal soleh kita. Wasilah ni tuan-tuan iaitu guru kita sebagai penunjuk jalan kita. Wasilah itu tuan-tuan iaitu apa-apa amalan ketaatan. Maka sebab itu kita sebut tawassul. Tawassul kita dengan amal soleh kita, tawassul kita dengan Nabi kita SAW, dengan Asmaul Husna. Kita sebut madad ya Rasulullah, memohon kemuliaan Nabi SAW di sisi Allah agar dikurniakan, dikabulkan hajat kita, dimudahkan urusan kita. Itu tawassul. Wasilah kita guru kita, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, untuk keluar pada kemulut kegelapan, kesilapan, salah faham, maka perlu guru. Okey, perlukan untuk guru tuan-tuan yang membimbing kita. Maka di zaman Nabi SAW, para sahabat aman damai, selamat. Kerana apa? Mereka bersama dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Dan kita hari ini tuan akan selamat kalau kita bersama dengan apa yang Nabi tinggalkan, Quran dan Sunnah. Apa yang perbuatan para sahabat, apa yang dilakukan oleh para sahabat itu juga jadi rujukan kita bersama, tuan-tuan ya. Maka sebab itu insya-Allah ya, nanti kita akan lanjutkan bahawa kita perlu mencari guru, tuan-tuan, lebih-lebih guru yang boleh membimbing hati kita dalam bab tariqat. Tuan-tuan, apakah ciri-ciri guru yang perlu kita perhatikan, tuan-tuan sekalian? Itu semua insya-Allah akan kita lanjutkan perbahasannya pada pengajian yang akan datang. Mohon maaf tuan-tuan atas sebarang kesilapan. Bagi sama-sama kita infak pada surah kita ni. Kalau ada terlebih barang belan dan tak kesah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.